Harta tu harta hak syarak tentulah. Nah, bukan ikut dan kita. Nah, hak syarak kata hak ni harta ni wajib zakat. Ambil daripada tu lah. Nah, kita kata mana padi, hak tu hak syarak tentu. Nah, gandum, hak tu syarak tentu. Kalau kita tanam pokok teh, kena zakat tak payahlah. Tanam pilah banyak orang pun. Nah, tak mau tanam padi tak lauk berkelas zakat, tanam teh ikutlah kalau jadi nah. Teh polish. Jadi nak abang kata kita tanam hak lain lah, kita tanam hak lain harum manis kan. Nah, harum manis kena zakat kan? Tak. Hak ni bukan yang ditentu oleh syarak. Nah, jadi dia ada harta-harta yang syarak dah tentu dah hak ni kena buat kelas zakat. Nah, betul lain pada tu tak payahlah. Satgi kita tengok satgi dia akan habaq berapa perkara yang wajib zakat ni. Nah, contoh kita kata apa? Mah, perak, tu hak tu benda yang memang ditentu oleh syarak. Syarak dah tentu dah benda tu memang kena zakat. Zakatlah. Nah, gitu. Nah, kalau kita simpan tembaga kena zakat? Tak payahlah. Simpan pilah 20 tan dalam rumah pun tembaga saja dalam rumah ni. Kena zakat kan? Tak kena sebab hak ni bukan harta yang ditentu oleh syarak kata wajib zakat. Zakat ni kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh yang lain pun dia akan letak yang nombor 2 lah, kita kira bahagian yang kedua selepas daripada sembahyang di dalam rubu' ibadah. Jadi fiqh ni dia ada 4 rubu'. Yang pertama dia cerita bab ibadah. Dalam ibadah tu ada sembahyang, ada zakat, ada puasa, ada haji. Lepas tu dia ada rubu' yang kedua tentang muamalah. Muamalah. Kita tak sampailah rubu' tu. Kita hanya fokus rubu' ibadah sahaja. Sampai bab haji saja. Kalau nak mengaji muamalah kita kena ambil kitab lain pula lepas ni. Lepas tu yang ketiga dia ada rubu' munakahah. Munakahah ni bab nikah lah, mudah cakap nikah kahwin ni. Dia duduk dalam rubu' yang ketiga. Yang keempat barulah jinayah. Jadi lengkap. Mula tumpu dulu bab ibadah. Dah reti dah ibadah kita dengan Tuhan, maka terus pi muamalah. Hak ni muamalah ni kita kata apa? Kira bicara kita dengan makhluk. Macam mana nak jual beli dengan makhluk, macam mana nak berurusan dengan makhluk, hak tu duduk dalam muamalah. Lepas tu dah reti muamalah, teringi nak nikah, dia ada bab nikah pula. Kitabun nikah dia ada pula. Dah nikah dah nak jadi Perdana Menteri pula. Tak kiralah nak jadi menteri lah, mudah cakap. Nak kuasai negara, kena mengaji jinayah pula. Kat situ dia ceritalah bab hukum-hukum hudud apa semua tu. Jadi kira-kira kitab fiqh ni dia lengkap elok dah. Cuma kita lah nak mengaji tak mengaji. Kadang orang menega pun kan mengaji pun muamalah, dia kerja pi motivasi lah. Macam tu juga menteri pun haram tak mengaji pun kitab jinayah. Jinayah tu dia kerja nak jadi menteri lah. Jadi kadang tu hukum hakam tak tahu. Habis. Jadi hari ni kita masuk kitabuz zakah. Zakat ni dalil yang mewajibkan zakat, hak ni jelas banyak di dalam Quran. Di antaranya firman Allah, wa atuz zakata, beri oleh sekalian kamu akan zakat.
dalam hadis Nabi buniyal islamu ala khamsin, dalam tu pun ada sebut tentang zakat. Jadi banyaklah dalil zakat. Lagi pula zakat ni ijma' ulama lah. Ijma' ulama wajib zakat. Cuma hak mana wajib zakat tu dia ada selisih lah. Selisih di antara ulama. Tang zakat ni ada dalam Islam, hak tu sepakat lah. Cuma hak mana yang jadi zakat ke tak jadi zakat tu, hak tu dia ada selisih ulama. Nanti kita tengok di dalam di dalam kitab ni. Kita boleh tengoklah. Jadi zakat ni kita maklum satu lagi, zakat ni dia satu rukun daripada rukun Islam yang 5 tu. Jadi siapa-siapa yang mengingkar kefarduan zakat, siapa-siapa yang ingkar kefarduan zakat, ataupun qadar yang ulama dah ijma' dah kata wajib zakat, dia ingkar, maka orang yang macam ni jadi kafir. Kafir. Dan diperang ataupun kerajaan dia kena perang orang yang tak berkeluar zakat ni. Dan boleh diambil dengan paksa. Ambil harta zakat dia tu dengan paksa. Kerajaan cek tengok zakat tak berkeluar, ni kena perang lah. Perang buat zakat tu. Ni duk kerja piangkut kedai orang menega burger. Hak tu je. Dia kira tang tu je. Bab zakat tu yang penting. Suruh orang bayar. Tapi selalunya kerajaan dia akan ni lah, macam kerajaan kita ni kalau bab zakat tu sembok dia banyak lah. Dia duit gitu. Jadi tengok dia kata apa? Bermula makna zakat pada lurah pada bahasa Arab. Zakat ni pada bahasa Arab. Bila sebut kata lurah ni apa dah? Lurah ma asra'u ilal fahmi. Ma asra'u ilal fahmi, barang yang terlebih segera kepada faham, cepat faham. Kita sebut zakat, hak cepat faham dia apa dia? Jadi zakat pada lurah itu dia kata apa? Bertambah. Bertambah. Jadi hak tu hak cepat faham lah, bukan kita nak hak tu. Kita ada istilah, tapi nak cerita asal lurah Arab tu. Asal lurah Arab bila kata zakat ni maksud dia bertambah. Bertambah. Kita apa? Anak hang makin bertambah. Anak makin zakat. Contoh. Bini makin bertambah. Contohlah. Anak abang kata bertambah tu. Bertambah tu orang panggil zakat. Ni lurah, lurah. Tapi ulama fiqh dia ambil zakat ni dia buat istilah pula. Lagi kita tengok istilah dia. Ada banyak lagi. Pada lurah ni ada banyak lagi, di antaranya menyucikan. Menyucikan tu pun zakat juga. Berkat, berkah tu pun zakat juga. Madhun ni kepujian tu pun zakat juga. Lagi ulama kata membaikkan. Membaikkan, zakat ni membaikkan. Tu lurah lah bahasa. Jadi munasabah lah. Bila kita buat keluar zakat ni maksudnya kita dah membaikkan harta kita. Macam tu lah. Kita dah menyucikan harta kita. Jadi tengok dia kata apa? Dan maknanya zakat pada syarak. Pada syarak boleh kita kata pada hukum syarak ataupun pada istilah syarak. Hak Tuhan nak ni. Istilah syarak ni
ulama fiqh dia sepakat kot ni. Bila sebut kata zakat ni apa dia? Ni. Nah, dia kata apa? Pada syarak nama. Zakat ni nama bagi harta. Harta kat sini kena kepada qadar harta. Nah, qadar harta. Nah, harta mana? Qadar harta tu yang ditentu akan dia akan harta tu. Qadar harta yang ditentu akan dia akan harta. Nah, mana qadar harta yang ditentu? Tengok nombor 1 bawah tu. Qauluhu, nama bagi harta yang ditentu akan dia, yakni artinya qadar yang dikeluarkan. Hak kita buat keluar. Macam dia kata apa? Usyur, nisfu usyur, masalah padi. Nah, zakat padi 1/10. Hak 1/10 tu orang panggil zakat. Nah, zakat tu nama bagi harta tu lah. Harta kita buat kelak tu 1/10. Ataupun padi yang ayak dia ni kena usaha 1/20. Orang panggil nisfu usyur. Nisfu usyur ni 1/20. Nah, kalau ayak yang jenis usaha, hak ni dia kena buat keluar 1/20. Nah, nanti kita bincang tengoklah. Nah, usaha ayak kita kena buat masuk ayak pula dalam bedang kita tu. Tu orang panggil ayak yang jenis usaha tu. Nah, kalau korek parik tak ada tu. Orang tanya kalau kita korek parik buat pi ayak dalam bedang tu, tak ada tu. Hak tu bukan usaha ayak, hak tu usaha parik. Nah, usaha parik. Dia kena usaha ayak. Nah, nanti kita bincanglah. Nanti dia zakat padi tu dia awal. Nah, boleh kata awal lah, duduk depan-depan tu. Jadi pula kitab ni orang Kedah. Kedah ni kan negeri jelapang padi. Memang zakat padi tu detail lah. Nah, boleh kata kita nak detailkan zakat padi, baca sulam ni. Nah, memang elok. Elok sungguh untuk orang buat bedang tu. Ataupun dia kata rubu' usyur. Nah, rubu' usyur ni 1/40. Dia ada zakat-zakat yang qadar dia tu 1/40. Jadi mudah nak kata zakat tu harta yang ditentu, maksudnya qadar harta yang ditentu. Hak dikeluar tu, kita buat keluar tu 1/10 ke berapa harta, hak tu orang panggil zakat. Nah, tu zakat. Lepas tu sifat bagi harta lagi. Harta tu yang diambil akan harta tu diambil tu daripada harta yang ditentu akan dia akan harta tu. Diambil tu daripada harta yang ditentu akan dia akan harta. Ditentu kita kena buat ni. Ditentu yakni oleh syarak. Harta tu harta hak syarak tentulah. Nah, bukan ikut dan kita. Nah, hak syarak kata hak ni harta ni wajib zakat. Ambil daripada tu lah. Nah, kita kata mana padi, hak tu hak syarak tentu. Nah, gandum, hak tu syarak tentu. Kalau kita tanam pokok teh, kena zakat tak payahlah. Tanam pi lah banyak orang pun. Nah, tak mau tanam padi tak lauk berkelak zakat, tanam teh ikutlah kalau jadi teh polish. Jadi nak abang kata kita tanam hak lain lah, kita tanam hak lain harum manis kan. Nah, harum manis kena zakat kan? Tak. Hak ni bukan yang ditentu oleh syarak. Nah, jadi dia ada harta-harta yang syarak dah tentu dah, hak ni kena buat kelak zakat. Nah, betul lain pada tu tak payahlah. Satgi kita tengok satgi dia akan habaq berapa perkara yang wajib zakat ni. Nah, contoh kita kata apa? Mah, perak. Tu hak tu benda yang memang ditentu oleh syarak. Syarak dah tentu dah benda tu memang kena zakat. Zakatlah. Nah, begitu. Nah, kalau kita simpan tembaga kena zakat? Tak payahlah. Simpan pi lah 20 tan lah rumah pun. Tembaga saja lah rumah ni.
Modal zakat kah? Tak kena, sebab hak ni bukan harta yang ditentu oleh syarak kata wajib zakat. Sebab tu dia kata apa? Harta hak kita nak bawa keluar tu, harta tu yang diambil akan harta tu daripada harta yang ditentu akan harta tu, ditentu oleh syarak. Dia buat nombor 2 bawah tu, nota kaki tu, dia ambil tu. Yang ni diambil tu artinya benda yang dikeluarkan zakat. Diambil tu hak keluar zakat, iaitu 20 misqal, 200 dirham. Hak ni 20 misqal zakat emas. Nanti kita tengoklah kalau kira gram tu macam mana pula. 200 dirham, hak ni qadar perak. 300 gantang, 300 gantang ni zakat gandum ataupun padi. Yang sudah dimisin lah. Nanti kita bincanglah gandum, padi itu macam mana. Hak 300 gantang. Kalau dah berah berapa gantang? Kalau masih lagi kita kata padi lagi, dia tak berah lagi berapa gantang. Dia nanti dia ada bincang semua benda tu. Dia kena relax dulu tak boleh pergi mengejut. Sekejap lagi lari. Jadi sebab tu dia kata apa? Harta yang diambil akan harta tu daripada harta yang ditentu akan harta tu. Harta yang ditentu tu ditentu oleh syarak. Kita ambil apa? Daripada emas tu kita ambil 20 misqal habuan buat keluar zakat. Daripada perak tu ambil 200 dirham. Daripada padi itu kita kata ambil 300 gantang. Macam tu lah. Tu kita ambil tu. Lepas tu atas jalan, atas ni takluk dekat diambil tu. Diambil tu atas jalan yang ditentu akan jalan. Atas jalan yang ditentu akan jalan. Jadi jalan yang ditentu dia buat nota kaki nombor 3 bawah tu. Turun tak? Qauluhu, katanya atas jalan yang ditentu akan jalan tu, yakni seperti kaifiat, cara yang melengkapi ni merangkumi atas segala syarat-syaratnya. Jadi dia ada syarat-syarat dia. Contohlah kita buat macam ni. Contoh zakat yang kena cukup nisab. Kena zakat ni semua ada nisab lah. Kena cukup haul, kita kata haul. Maka hak ni bagi cukup haul lah. Cukup haul kira-kira cukup nisab dia. Nisab ni qadar yang wajib zakat. Kalau haul tu pusingan tahun. Ni zakat dia dua ni. Haul nisab. Haul nisab ni syarat dia ni. Ada zakat tu syarat dia kena haul serta dengan nisab. Ada zakat tu nisab saja, haul tak payah. Macam kita kata padi tak payah haul. Sama ambil padi tu kira cukup nisab, wajib zakat lah. Kalau kita kata zakat perniagaan dia haul pusingan tahun. Kita berniaga ini berapa? Ni lah contoh mudah, 1 Muharram. Pusing setahun tu. Bila cukup setahun tu kita tutup kedai sehari hari tu. Lepas tu kira balik. Benda-benda hak kita nak buat jual tu lah. Benda-benda jualan kita apa semua tu kira balik ada berapa banyak mana cukup nisab kena buat keluar. Jadi untuk zakat perniagaan dia ada haul, dia ada nisab. Gitu. Kadang haul cukup dah, nisab tak cukup. Nisab zakat perniagaan ni 20 misqal emas. Lebih kurang 85 gram lebih kurang tu. Kira tengoklah. Ni berniaga burger. Sehari 50. Bolehlah untung sehari 50. Nu beli pampers anak lagi. Seminggu kali beli pampers anak. Dia berniaga banyak tu. Kalau cukup setahun pun, kalau ada simpanan pun, kita kata simpan untuk berniaga pun ada kan dalam 2,000. Tutup kedai burger tu kira-kira ada 2,000. 2,000 buat kelak zakat apa? Tak payah zakat lah. Tak payah zakat. Jadi dia ada haul, dia ada nisab dia. Kot tu. Jadi macam itulah yang kata
atas jalan, atas cara yang ditentu akan dia, akan jalan tu. Nah, kita kalau hak kena haud dan nisak, pastikan cukup haud dan nisak dia. Kalau hak kena nisak saja, hak ni bagi cukup nisak dia. Nah, jangan lupa tu, haul pusingan tahun. Kalau nisak ni qadar wajib zakat. Nah, dia tak ada zakat bulanan, tak ada. Nah, tak ada. Tak tahulah mazhab lain ada ke tak, tapi abang Asyik mazhab kita Syafi'i cari tengoklah zakat bulanan ada ke. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i tak ada. Nah, tak ada. Nah, ni tiap-tiap bulan potong zakat apa tak tahu. Nah, tak apalah, dah boleh duit lebih dah, tak kira nak tahu zakat apa. Nah, zakat apa tu hak potong tiap bulan tu. Nah, apa nanti kita tengoklah. Nah, lepas tu dia kata apa? Dipermilik akan dia akan harta tu. Harta yang ditentu tadi ni. Harta hak kita buat keluar bagi tu nak permilik kat siapa? Bagi segala puak yang 8. Nah, puak yang 8 ni kena kepada asnaf tu. Nah, puak yang 8 tu asnaf tu lah. Jadi permilik ke asnaf. Nah, hak ni boleh tengok dalam Quran ada. Nah, innamas sadaqatu lil fuqara'i. Fuqara satu. Fuqara, nanti kita akan bincanglah satu-satu fuqara ni macam mana kita nak kenal fuqara. Fakir lah. Nah, lepas tu wal masakin, masakin dua. Orang miskin. Macam mana nak kenal miskin? Apa beza miskin dengan fakir? Yang sama dia dua-dua boleh makan zakat lah. Nah, miskin pun boleh, fakir pun boleh. Cuma fakir ni teruk lagi pada miskin ni. Lepas tu dalam Quran kata wal amilina 'alaiha. Amil. Nah, amil zakat. Siapa tu amil zakat? Nah, hak ni kita maklumlah, amil zakat ni orang yang dilantik oleh sultan ataupun raja ataupun penolong raja yang lantik dia. Nah, naib raja kan yang lantik dia untuk kutip zakat. Tu orang panggil amil zakat. Nah, amil zakat. Nah, bukan kita boleh lantik ikut dan. Ni tolong pi kutip zakat tu kan. Lantik hang jadi amil. Kita tu siapa dia? Kita raja kan negeri tu. Bukan raja pun. Nah, ni buat tu tak boleh. Nah, tu amil. Nah, wal muallafati qulubuhum. Nah, muallaf orang masuk Islam lah. Nah, orang yang baru masuk Islam yang hati dia ni masih lemah lagi. Nah, hak tu yang keempat, muallaf. Dia baru masuk Islam, dia masih lagi duk kawan dengan orang kafir, kawan dia orang kafir ramai lagi. Nah, takut dia tu lari balik jadi kafir, maka dibenarkan untuk kita ni bagi zakat kat dia walaupun dia naik Ferrari. Nah, ni tu. Nah, dia bukan mesti miskin. Muallaf kawan tu tokai. Nah, bukan tokai genting tu lah, tokai mana lah, tapi nak kata tokai besar lah, kilang sarung tangan. Nah, contoh nah. Jadi dia masuk Islam, kaya lah. Jadi kita boleh tak bagi zakat kat dia? Boleh, atas nama muallaf, tak ada masalah apa. Nah, kena miskin baru boleh bagi zakat. Dah muallaf tak miskin. Nah, lepas tu orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang. Lepas tu orang yang musafir. Nah, orang yang berjalan, musafir. Lepas tu wa fi sabilillah, Ibnu Sabil tu orang musafir lah, anak jalan. Nah, sabilillah. Lepas tu hamba mukatab. Nah, hamba mukatab. Nanti kita bincang apa tu hamba mukatab, semua ada bincang ni. Tu 8 tu orang panggil asnaf zakat. Permilik segala puak yang 8 ni, puak ni lah. Nah, tu kena ingat tu, puak yang 8 tu. Nah, bukan pi buat masjid. Nah, duit zakat tu, nah, ambil ni beli bata buat masjid. Bukan ke tu. Nah, masjid tu mana masuk dalam asnaf?
Nah, kena faham mengelak ni. Nah, bukan buat bangunan zakat. Nah, tu pun tak sama lah. Nah, tak kira lah. Nah, bukan buat tahfiz, bukan. Nah, bukan buat pondok duit zakat. Nah, dia kena bagi dekat asnaf hak 8 tu. Nah, dah bagi kat asnaf tu nak buat apa lah. Macam tu. Nah, orang kita ni dia minat sungguh dengan buat masjid ni. Nah, dia tengok ada masjid baru duk naik, pi bagi zakat. Zakat untuk masjid pula dah. Nah, masjid tu nak buat asnaf apa tu masjid tu? Hamba mukatab ke apa? Ibnu Sabil ke mana satu ni? Dalam 8 ni. Kan nak kena tambah lagi ke ayat Quran tak cukup ah. Nak wa fil masjidi ke kena buh lagi satu kot. Tak cukup kot dalam Quran ni. Tak. Nah, masjid dia tak masuk dalam kata asnaf. Nah, ni banyak orang yang tak faham zakat ni bukan dia macam sedekah. Nah, bukan macam sedekah hak sunat tu ikut kita nak bagi kat masjid kan, nak bagi kat tahfiz kan, nak bagi dekat pondok kan, ikutlah. Nah, jadi dia ada asnaf dia. Nah, ada asnaf dia. Hak ni kadang ustaz tahfiz pun tak erti. Nah, walaupun saya ni orang lentik mudir tahfiz lah. Habaq lah. Nah, ada juga yang tak erti. Dia kira ikut dan nak ambil lah. Nah, tapi ada jalan tu ada. Wah, nah, jalan tu ada, nak ambil tu ada jalan, tapi nah, kena mai tanyalah macam mana nak ambil zakat juga ni untuk buat tahfiz ni. Mudah api berhutang. Nah, berhutang buat bangunan. Ambil atas asnaf berhutang tak apa? Orang yang berhutang boleh lah. Tapi bukannya ambil atas jalan dia tu buat tahfiz dah. Nah, orang buat tahfiz ke buat apa ke? Nah, tu dia tak kira zakat tu. Habis. Tu kena bagi elok-elok. Kalau kita permilik tak kena asnaf. Lagi syarak duk tekan zakat kita tu. Awak tak bawa keluar zakat. Kita mati-matilah dia ingat dulu bawa keluar dah zakat ni. Berjuta bawa keluar. Nah, tapi siapa kira tak bawa keluar ni? Tak kena lu. Cara bawa keluar tak kena. Nah, permilik dekat orang tak kena. Nah, jadi dia ada asnaf dia zakat ni. Habis hang tu. Bermula benda-benda yang wajib zakat itu beberapa perkara. Yang kita bagi zakat atas dia bisa kita. Di situ dia akan bagi kepada kita bagi antara kita. Bagi kat siapa? Tanya ustaz tu fisabilillah kan? Nah. Ustaz tu heret pedang nak pi apa Israel tu sungguhlah. Boleh. Buka kitab tu apa? Fisabilillah, ada kitab fisabilillah zakat ni. Ijma' ulama dah. Sabilillah tu untuk orang yang pi perang, guna pedang tu. Bukannya ustaz. Ustaz yang ambil zakat tu fakir ataupun miskinnya. Bukan sabilillah. Nah, sabilillah tak boleh pakai umum. Kalau pakai umum, ramai orang buat kerja agama ni. Tok Siap pun buat kerja agama. Tok Siap pun boleh masuk dalam sabilillah. Nah, dia hari-hari duk cuci masjid, buang tak cicak, takkan tak boleh masuk fi sabilillah kot. Tak kerja agama lagi. Kerja agama juga. Jadi sabilillah ni dalam tak kira lah dalam mazhab kita ke ataupun dalam apa mazhab-mazhab yang lain lah, 3 mazhab lagi. Nah, semua pakai kata fi sabilillah ni khas untuk orang yang perang. Cuma mazhab Hambali dia tambah sikit orang yang pi buat haji. Mazhab Hambali tu sabilillah dia. Nah, kita pi pakai sabilillah umum gitu senang banyak. Nah, tak apalah, nanti kita tengok nanti sabilillah nanti. Nah, pelajar pun dia takkan masuk dalam fakir miskin sebab dia fakir ataupun miskin ni, miskin dia tak mesti miskin harta, dia miskin usaha. Miskin usaha.
dia harta tak ada lah. Satu harta ni tak ada. Kalau nak kira umur dia, okey, umur dia 20, umur Khalid mati 63. Harta yang dia ada apa? 2,000. Boleh tampung lah daripada 20 sampai 63. Tak boleh tampung. Lepas tu dia kena usaha. Usaha tak boleh pasal duk belajar. Nah, maka masuk dalam kata miskin. Ataupun masuk dalam kata fakir. Boleh faham dah. Gitu. Jadi dia kadang miskin ataupun fakir tu, dia miskin harta ataupun miskin usaha. Dia tak mampu, dia nak pergi buat kerja tak boleh. Kalau dia pergi buat kerja, maka dia tak mengaji. Kalau dia mengaji, dia tak boleh buat kerja. Jadi dia habis masa dia dengan mengaji, tuntut ilmu, lepas tu pergi sampai kat orang, cerita kat orang ilmu, habis tu. Kalau dia pergi buat kerja, orang tak mengaji. Orang tu, maka masuk dalam kata miskin. Miskin. Boleh faham dah? Gitu. Boleh tak apa, nanti kita sampailah asnah tu. Jangan lari. Apa ni ustaz ngajak sabilillah untuk orang perang saja. Habis tu. Nak kata gini. Nanti kita sampai nanti asnah 8 tu. Kalau kita baca Quran sendiri pun kita nampak dah lah, cuma dia perlu perbahasan sikit lah, nak kena fuqara. Lepas tu orang yang dibelenggu. Apa orang yang dibelenggu tu? Hak tu hamba mukatab. Kita bukan nak kata negeri kita, negeri lain pun bab zakat ni tak tahu jadi longgang sikit. Longgang sikit. Kadang dia terjemah orang yang dibelenggu, Al-Gharimin, orang yang dibelenggu. Dia terjemah apa? Orang yang kena belenggu dengan dadah. Geng dadah boleh makan zakat. Pula dah. Habis. Baik dadah boleh zakat. Ada yang buat kelab fatwa macam tu. Tapi kita ikut ni lah. Hak kita mengaji mazhab Syafi'i macam tu lah. Orang yang belenggu ni hamba mukatab. Hamba mukatab sahaja. Hak tu saja. Nanti kita tengok nanti asnah 8 tu. Lepas tu dia kata bermula benda-benda yang wajib zakat itu beberapa perkara. Pertama daripada beberapa perkara tu, zakat tiap-tiap biji-bijian yang jadi kenyang. Yang jadi kenyang ni maksud dia yang boleh dibuat makan untuk buat kenyang. Boleh buat makan untuk buat kenyang. Dengan makna makanan asasi lah. Kalau bahasa kita kata asasi, asas kita lah makan benda tu. Kalau ada 2-3 orang hak jenis dia tak makan tu, biarlah tu tak kira lah. Asas. Jadi makanan asasi macam belah kita ni, kita kata nasi lah. Makan nasi maksud dia kena dekat biji-bijian tu, kena kat padi lah. Itu asas. Walaupun ada juga jenis tak makan nasi, dia spaghetti lah. Mak Saleh lah. Mak Saleh celup. Hal tu tak kira dia lah. Tu dekat 2-3 orang tu tak kira lah. Jadi zakat biji-bijian yang jadi kenyang lagi tahan ditaruh. Tahan ditaruh ni maksud dia boleh taruh lama. Boleh taruh lama ni paling sekurang-kurangnya setahun. Beras boleh taruh lama lah. Cuma bubuk tu nak baca lah. Tapi nak abang kata tahan, tak ada masalah, buang bubuk. Boleh nanak, boleh makan juga lah. Tahan taruh. Tu zakat biji-bijian tu lah. Nanti kita bincang zakat biji-bijian. Keduanya zakat badan. Zakat badan ni apa dah? Yakni tafsir. Tafsir zakat badan tu zakat fitrah. Badan ni maksudnya zakat fitrah. Zakat fitrah tu maksud zakat setiap tubuh badan. Ni setiap tubuh badan kena buat keluar zakat tu. Tapi bila dia hidup 2 masa lah. Bila dia hidup 2 masa, satu Ramadan, yang kedua Syawal. Kalau dia tak dan hidup Syawal, ni petang asak ni, esok nak raya dah. Tak dan nak habis puasa tu, mati. Jadi tak dan masuk Syawal lah. Hak ni wajib zakat fitrah tak wajib. Tak wajib zakat fitrah sebab dia tak dan dapat Syawal. Dia mesti dan dapat Syawal.
Nah, ataupun kita kata dia ni apa, dilahirkan 1 Syawal. Ni tak wajib tak zakat. 1 Syawal baru dilahirkan. Nah, anak ayah. Jadi dia dah dapat Ramadan, tak dah dapat Ramadan. Maka hak ni pun tak wajib zakat. Nah, tak wajib zakat. Tapi kalau 5 minit lagi nak habis Ramadan, berana. Lepas tu masuk Syawal. Hak ni Ramadan dan dapat apa, Syawal pun dapat. Ni wajib zakat. Gagah kena tahan lah. Kalau tahu kelak zakat lah. Lagi lemah pula anak kan. RM7 lah. Saya tahu marah kat bini, awak tak tahan. Dah lah habis beli barang-barang beranak apa semua, pergi beranak Ramadan juga. Ingat kat bini dia pula. Nak tak kawan nak kelak lah. Setengah jam lagi tak larat tahan. Habis. Ketiganya zakat barang-barang perniagaan. Zakat barang-barang perniagaan. Barang-barang perniagaan ni, tiap-tiap benda yang sah berniaga. Barang-barang perniagaan ni dikenal pada tiap-tiap benda yang sah buat niaga lah. Wajib zakat perniagaan. Adapun barang yang tak sah niaga, hak ni tak wajib zakat. Hak tak sah berniaga. Dia apa, pinggan mah kah, ataupun mangkuk mah kah, pinggan perak kah, ni tak boleh ni. Ni tak sah ni, jual beli ni. Jual pinggan mah betul lah, bukan warna mah. Warna mah tak apa, ni mah betul tu. Dia buat pinggan. Lepas tu jual pula, tu tak sah tu jual beli. Ni tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Lagi pula perniagaan tu pun tak sah, haram pula lah buat kerja tu. Haram. Jual apa lagi? Najis tak sah jual tu. Dia jual tek ayam, mana sah jual tek ayam? Tak sah tu. Yang dia jual baja tek ayam ke, tek ayam apa ke, campur dengan najis, tak sah jual najis. Tak sah. Cuma kita boleh buat upah, boleh lah. Upah angkat tak apa lah. Upah angkat. Kita packing. Ni bukan nak jual ni. Saya nak ambil upah, saya packing dan saya angkat buat naik atas lori. Tu tak apa. Ambil upah. Maka upah tu tak apa. Banyak mana upah tu? RM50. Contohlah. Contohlah. Kalau jual pun RM50 lah. Tapi apa, jual tak sah. Jual tak sah. Jual tak ayam mana sah. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, keempatnya zakat emas dan perak. Emas dan perak ni, emas yang perak ni yang diniat untuk simpan lah. Bukan niat untuk pakai. Jadi kalau niat untuk simpan, maka hak ni dia kena zakat. Kena zakat. Cukup haul, cukup setahun simpan, kira cukup nisab, maka wajib zakat. Adapun hak niat pakai, hak tu tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Walaupun dia tak pakai lagi, dia beli nak pakai lah, tapi dia apa, sakit pula. Sakit pula, dia tak lah sat lamari tu. Dia bukan nak simpan, bukan niat nak simpan, dia nak pakai benda tu. Cuma tak keluar lagi, dia kata dah tak keluar rumah akan pakai, dia kata. Jadi hak ni tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Tapi kalau beli mah ni jongkong, hak tu nak pakai apa? Jongkong sampai nak pakai jongkong tu. Kan ada orang jual mah apa? Mah bata tu, mah jongkong ke. Hak ni berapa gram. Hak tu memang untuk simpan tu. Tapi dia ada nisab dia, nanti kita kira lah 20 misqal. Kelimanya zakat binatang na'am. Baca na'am tu. Binatang na'am ni binatang ternakan. Maksud dia tiap-tiap binatang yang sah buat korban dan akikah. Hak sah buat korban dan juga akikah, hak tu ya binatang zakat. Mana lembu, kebau, unta, kambing, biri-biri, hak tu lah.
Kalau ayam bela pi 800 ekor pun, nah dia tak wajib zakat. Nah, tak wajib zakat. Bela tak ada masalah, nak bela ayam. Zakat perniagaan ayam, kalau dia meniaga ayam kena zakat. Nah, kena zakat tu bab meniaga. Tapi kalau tak ternakan tu tak kena zakat. Kalau ayam bela itik ke? Ayam tu akan nilai ayam. Nilai tu nilai ayam nah. Nah. Dia meniaga betul je lah. Dia beli ayam, lepas tu dia jual ayam. Tu orang panggil meniaga ayam. Nah, dia pi dekat geng hak duk bela ayam tu, dia pi beli ayam kat itu, dia main jual kat market kangat tu geng meniaga. Nah, kalau hak takat duk bela tu, dia bukan meniaga, dia bela. Dia jual saja, dia tak ada beli dan jual, tak ada. Kalau hak tu kena, kalau kawan tu bela ayam kena zakat perniagaan, pasal apa geng lembu tak kena? Sama juga, dia bela lembu dan dia jual lembu. Dia hanya kena zakat ternakan. Nah, tu kena faham elok meniaga ni. Meniaga ni dia ada beli dan dia ada jual. Tu orang panggil meniaga. Nah, macam geng harum manis, dia tak kena. Hak kena lah. Hak pi beli harum manis, pi duk meniaga tepi highway. Hak tu perniagaan lah. Nah, hak tu nak kena zakat perniagaan. Tapi dia pusingan tahun lah. Ni dia meniaga, kita kata meniaga bulan 4, 5, 6. Bolehlah untung. Pusing balik bulan 4 tu, kita kata pusing balik bulan 4 tu, duit hak untung orang tu cerah dah makan. Pi London lah, lepas tu singgah Australia lah, mana hala tu pi berjalan, habis cerah gitu, kira-kira tak cukup nisab dia, tak payah zakat. Zakat. Boleh faham lah. Habis hang tu. Payah zakat. Dia kena 2 kitab payah. Sekali Baqarah pula payah. Jadi dia kata keenamnya zakat galian emas dan perak. Nanti kita tengok zakat. Dia hak ni dia macam dia habaq dululah secara umum, dia tak detail lagi. Hak ni kena zakat, hak ni kena zakat, hak ni kena zakat. Lepas tu macam mana zakat ni, macam mana nak kira, nanti dia akan detailkan ke depan. Ketujuhnya zakat rikaz. Rikaz ni barang-barang purba kala. Hak tu orang panggil rikaz. Barang-barang purba kala. Purba kala tu maksud dia barang zaman jahiliah. Zaman sebelum sampai Islam pada tempat tu. Bila kita jumpa barang macam tu, maka hak ni wajib zakat bila cukup nisab. Islam tak sampai lagi lah, kita boleh bajet zaman pula depa boleh kaji ni, hak ni tahun berapa ni. Ni mah ni tahun berapa ni. Hak boleh jumpa kita duk cangkui tanah. Cangkui cuy, naik ketui mah. Tengok hak ni tahun berapa ni, pergi cek hak ni sebelum Islam sampai lagi ni kat Perlis ni. Wahabi lah tak ada, memang tak ada lah, Islam tak mari. Islam tak kata hak ni purba kala ni. Ni lepas tu benda tu emas dan perak lah. Kalau kita jumpa barang purba kala tu, jumpa tengkorak ke, hak tu tak zakat lah. Cangkui tengkorak biar pi. Hak tu buat kelak zakat pula. Pening zakat tengkorak lah. Pening. Ni dia cerita dia emas dan perak. Ke-8nya zakat buah kurma dan buah anggur. Zakat buah kurma dan juga buah anggur. Hak ni buah hak wajib zakat. Jadi dia tak ada harum manis, tak ada. Kalau tanah apple pun tak kena. Tanah apple tanam lah. Nak tanam, tak ada masalah. Tapi kalau tanam kurma dengan anggur, dia ada zakat dia. Zakat dia. Macam ladang anggur, batu pahat apa tu. Geng tanah anggur. Ni dia ada zakat anggur nanti. Nanti kita bincang. Tiada wajib zakat pada yang lain, ni benda yang lain daripada segala yang tersebut itu sekali-kali. Tak ada wajib zakat. Hak lain tak wajib zakat. Hak sebut tu, hak dia sebut 8 tu, hak tu ya wajib zakat. Kalau kita ni
Beli apa? Belian. Nah, belian tu, belian mahal, belian tu 500,000. Simpan lemari. Niat untuk simpannya. Cukup setahun dah. Kena buat kelak zakat dak belian tu. Tak payah buat kelak zakat. Tapi kalau mah kena, nah mah ataupun perak hak tu kena zakat. Pasal apa hak ni kena zakat, hak mahal tak kena pula? Ada syarak letak gitu nak buat kena. Allah, syarak letak gitu. Orang amrun ta'abbudi. Kawan ni bela kuda. Banyak gila kuda dia. Nah, kena zakat tak? Tak kena zakat. Nah, hak bela mana yang kena zakat tu? Bela lembu, game bela kebau, game bela apa? Unta, kambing ke. Hak ni baru yang kena zakat. Dah pun bela kuda, bela api banyak mana pun tak kena zakat. Nah, tak kena zakat. Habis hang tu. Faslun fi zakatis simari. Ni fasal pada menyatakan zakat buah-buahan. Ni nak masuk zakat kurma dengan zakat anggur. Lepas kurma dengan anggur tu dia tak banyak lepas tu kita akan pi zakat biji-bijian, zakat padi. Zakat padi ke ataupun kalau kita ni tak mau tanam padi nak tanam gandum, gandum pun sama jugaklah wajib zakat. Zakat. Wallahu alam.